Okey. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Uhyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan thayyibatan min indillah subhanahu wa ta'ala wa ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah anugerahnya kita dapat mengadakan satu program yang kita kata program kalau nak kata kursus pun tak layak lah masa kursus, tapi kita mentalaah, kita berkongsi satu tajuk iaitu berkenaan dengan ibadah umrah khususnya. Dan terlebih dahulu jutaan terima kasih kepada syarikat Tiram Travel kerana memberi kesempatan untuk satu majlis yang baiklah, majlis ilmu yang mana kita sedia maklum bila kita berada dalam majlis ilmu ni seumpama kita berada di bawah naungan sayap para malaikat. Jadi alhamdulillah bersempena dengan dalam keadaan ni negara kita diserang oleh satu wabak COVID-19. Mungkin Allah Ta'ala nak menguji kita, maka kita terima dan kita perlu patuh dan taat pada pemerintah yang nak menjaga kemaslahatan, dan kita tak dapatlah nak buat kursus ni, umrah majlis ilmu ni seperti kebiasaan, maka kita buat secara online. Mudah-mudahan ianya satu alternatif yang memberi manfaat kepada kita. Jadi alhamdulillah, kalau kita perhatikan tengok, sebut saja ibadah umrah, ramai muslimin muslimat rakyat Malaysia yang setiap tahun, setiap bulan bertungkus lumus untuk berusaha buat pendaftaran untuk menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah SAW. Dan apabila negara kita dilanda oleh wabak COVID-19 ni, makanya kita mendengar bermacam-macam perkara sebab tak boleh, terpaksa dibatalkan, terpaksa ditangguhkan, diubah tarikh ke satu tarikh yang kita pun tak pasti bila, kerana perkara ni mainkan peranan dua pihak, pihak negara Malaysia dan pihak negara Saudi. Ada yang mengeluh, ada yang
bersyukur, ada yang marah dan begitu dan begini. Ini kita dapat lihat sebenarnya untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kita yang menentukan sebaik mana perancangan kita, tetapi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih hebat dan tepat lagi. Tentulah di sebaliknya ada hikmah yang tersembunyi, di antaranya yang kita boleh nampak apabila kita niat sahaja, kita berusaha, walaupun kita tidak dapat memenuhi hasrat kita untuk menjadi tetamu Allah dan Rasul, kita sudah pun dapat pahala. Mungkin kesempatan yang ada, kita ditangguhkan tarikh untuk menjadi tetamu Allah dan Rasul, maka kita boleh meningkatkan lagi persediaan diri kita. Boleh meningkatkan lagi persediaan diri kita, lebih mantap lagi. Kita berusaha rohani jasmani untuk masa yang akan datang kita dipanggil. Letak pada wakil, bi'ah dan zaman. Jadi keadaan ini amat pentinglah yang perlu kita faham dan kita sedar. Jadi alhamdulillah, selalunya apabila kita berbincang berkenaan dengan umrah, berkenaan dengan haji, maka ramai yang menceritakan berkenaan dengan rukun-rukun umrah. Contohnya seperti niat, tawaf, sa'i, bercukur untuk tahallul dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi kita hampir terlepas pandang berkenaan dengan persediaan untuk menjadi tetamu Allah. Jadi Ustaz lebih suka bercerita, berbincang berkenaan dengan apakah persediaan diri kita untuk nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak jadi tetamu ni bukan tetamu biasa-biasa, kita adalah insan-insan manusia yang dipilih, yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi tamu dia. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Al-Malikul A'zam, dialah raja sekalian raja, dialah berhak di atas segala-galanya. Maka apabila kita nak jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, raja sekalian raja ini, maka perlulah kita buat persediaan yang cukup rapi. Maka di kesempatan ini, yang daftar bulan 4, bulan 5, bulan 6 tak boleh nak pi, maka persediaan ni tentulah kita boleh lakukan, boleh usahakan dengan lebih mantap lagi. Dan kita sering kali dengarlah orang duk pi melakukan ibadah haji dan umrah di Haramain, balik ada yang kata dia tu mendapat ibadah yang mabrur, haji yang mabrur, dia mendapat umrah yang makbulah. Tapi hakikat yang sebenarnya kita tidak dapat menilai. Manusia tidak dapat menilai, hanya Allah sahajalah yang mengetahui hakikat sebenarnya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kita kata dia pi haji, melakukan ibadah haji, dia pi umrah, melakukan ibadah umrah. Dia balik sebelum dia pi, dia melakukan maksiat, dia tidak menutup aurat, seumpamanya. Maka dia balik, dia meninggalkan perkara yang macam tu. Tapi berapa lama? Mabrurah dia tu adakah 2 tahun? Mabrurah dia tu adakah 5 tahun? Lepas tu dia
dia buat balik. Jadi tidak dapat diukur daripada situ, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Hakikat yang sebenarnya, kalau kita tak pergi umrah pun, kita tak pergi haji pun, maka kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman, nak meningkatkan keimanan itu menjadi satu ketakwaan pada diri kita, maka kita wajib taat, sebenar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dengan bersungguh-sungguh dan meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi kalau kita pergi umrah pun, lagu tu, tak pergi umrah pun, lagu tu juga. Sebagai hamba Allah yang beriman. Bukan kata kita nak pergi umrah, nak pergi haji, baru kita kena taat segala perintah Allah dan kena tinggalkan segala, jauhi segala larangan Allah. Jadi dalam keadaan ginilah kita kena faham dan kena ada sifat ar-raja, sifat harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam, bertawakal pada Allah, ada sifat harap, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita ibadah kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ditempatkan di tempat yang Allah Taala janjikan, ganjarannya adalah syurga. Mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, apabila kita kembali kepada topik umrah ni, pertama sekali yang perlu apabila kita berazam, bercita-cita dan kita berusaha, maka niat kita adalah penting. Perkara yang utama sekali adalah niat, yang mana innamal a'malu binniyah. Amalan itu kena dengan niat. Dan kita dapati niat kita untuk melakukan ibadah haji dan umrah ni adalah sebagai satu tuntutan nak taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang berkemampuan, maka melakukan ibadah haji dan umrah ini menjadi satu kewajipan, jadi satu rukun. Dia rukun apa? Rukun apa? Ibadah haji rukun? Rukun Islam ke rukun iman? Rukun Islam. Sembahyang, haji menjadi satu kewajipan tuntutan apabila kita termasuk golongan orang-orang yang mampu dari sudut perjalanan, mampu dari sudut kesihatan, mampu dari sudut keuangan. Jadi mampu dari semua sudut, maka kita jatuhlah hukum pada kita wajib melakukan ibadah tersebut. Macam lah ni ramai orang yang mampu tapi kena queue kalau melakukan ibadah haji kerana ramai. Itu pun kita perlu ambil titik berat. Daripada awal lagi, kalau kita daftar awal, maka kita tunggu, maka awal lah kita dapat menjadi tetamu Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara pertama sekali yang penting adalah niat. Ada orang yang pergi umrah, pergi haji, niat dia ni ada yang niat nak pergi melancong, ada yang niat nak pergi honeymoon, ada yang niat nak pergi shopping. Di sana macam-macam jubah, macam-macam baju, fashion. Jadi bermacam-macam niat. Maka kita kena perbetulkan niat. Perbetulkan niat, kita pergi itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Memenuhi tuntutan dia, maka selesai niat, maka kita kena tengok melakukan pembersihan dalaman. Rohani kita, batin kita. Maka kena buat satu pembersihan yang cukup bersih. Bermula dia ada hubung kait dengan pengurusan.
Kita tak mau nanti apabila sampai di sana, perkara-perkara rungutan yang menjadi masalah, igauan, kekacauan di dalam kotak fikiran kita. Sebab itulah, sebelum kita mengambil satu keputusan untuk pi, kita kena cari dulu cara dia. Cari dulu pakej mana, syarikat mana untuk kita daftar. Adakah syarikat itu memberi satu keperluan yang kita nak, yang kita selesa untuk bersama-sama bawa kita. Kadang-kadang tu dia tengok syarikat tu besar, dia kata syarikat ni sesuai. Kadang-kadang dia tengok syarikat ni kecil, syarikat ni sesuai. Sebenarnya ada positif negatif dia. Nobody perfect. Syarikat besar, dia lebih ramai, lebih besar. Dia punya tanggungan dia dan cara pengurusan dia tu lebih luas. Yang kecil, dia cara kecil, dia tak banyak sangat pengurusan dia, dan di situ adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing sedikit sebanyak. Makanya kita apabila kita pilih, kita kena tanya. Di daftar di pakej tu kita tanya, pakej ni berapa harga? Pakej ni berapa hari? Naik kapal terbang apa? Duduk Mekah berapa hari? Duduk di Madinah berapa hari? Masuk Madinah dulu ke? Mekah dulu ke? Lepas tu duduk di sana nanti makan sehari berapa kali? Apabila kita fikir benda ni, duk tanya buat apa? Remeh-temeh saja. Sebenarnya tidak. Benda ni ada bersangkut paut dengan ibadah yang kita nak buat. Sekiranya kita tidak berpuas hati kerana kebodohan kita, tidak survey, tidak tanya, tidak ambil berat sebelum kita pergi, maka dia akan mengganggu hati kita yang sebelum kita pergi ni kita cuba bersih sebersih-bersihnya, sampai sana dia jadi tak elok balik. Dia jadi tak bersih balik. Boleh faham tak? Jadi keadaan macam ni. Dia tak tanya kapal terbang apa nak naik. Tiba-tiba di sana naik kapal terbang Concorde. Dia kata, oi, dia nak naik Asia, pasal apa naik Concorde? Concorde ni laju sangat ni. Dia kata, dia penin. Jadi dia tak tanya awal. Maka tak baguslah bagi dia pasal pening. Pasal apa pergi sana ni makan sehari 3 kali saja. Makan pagi selepas subuh, makan tengah hari selepas zuhur, makan malam selepas isya. Selalu di rumah bukan macam ni. Tak boleh ni, I tak boleh makan waktu malam gemuk. Dia kata, kena diet. Jadi keadaan ni, saya duduk makan di rumah pun dia kata, ni pula saya tak boleh makan sehari 3 kali, kena 10 kali. Dia kata. Jadi padahal sebelum dia pergi, dia tak survey dulu. Jadi sampai di sana dia tidak berpuas hati. Bila tak puas hati, dia diganggu untuk melakukan ibadah. Jadi begitu. Jadi kena survey elok-elok kerana ada sangkut paut, ada hubungan di antara ibadah yang kita nak buat tu dengan tingkat awal. Nanti tanya pakej berapa, tanya detail. Pakej ni berapa, 5,600 ke, duduk hotel mana, hotel tu duduk kat mana, berapa kilometer, berapa meter, macam mana. Bagi kita berpuas hati, maka kita daftar. Selepas pada itu, kita masuk fasa yang pertama, buat persiapan yang rapi, kita berazam, cuba bersungguh-sungguh untuk buat clearance. Apa yang kita catat, kita tengok berapa lagi hutang kita dekat orang yang kita tak bayar. Kita nak pergi jadi tetamu Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita tak bayar hutang orang, kita nak pergi melakukan ibadah haji dan umrah, orang tu tak redha kita pergi, maka sia-sia kita pergi. Maka kita kena cari hutang dia ni berapa, Sebab tu bila kita berhutang, maka kita kena catat. Jangan pakai ingat saja.
Sebab ingatan kita nanti kita lupa. Kita catat, kiranya kita mati pun ada benda tu, kita catat, waris kita boleh selesaikan segala hutang kita, kerana hutang tu wajib kita bayar. Jadi bila kita nak pergi, contohnya kita hutang Pak Mat 1,000. Kita tak ada duit nak bayar. Kita nak pergi umrah dah ni. Makanya kita pun pergi jumpa dia, cerita, Pak Mat, saya nak pergi umrah, tapi duit nak bayar hutang Pak Mat 1,000 tak ada. Ada setakat ni saja, 200. Jadi kalau Pak Mat kata hang tak boleh pergi, hang kena bayar hutang aku habis dulu. Maka kita kena bayar hutang dia habis dulu, baru boleh pergi. Kalau dia kata hang pergilah, hutang hang ni tak apalah, aku redha lah hang pergilah, kalau hang ada rezeki nanti ni hang balik hang bayar, kalau hang mati halal lah. Tak apa, boleh pergi. Jadi keadaan ni kena clear. Lepas tu kita dengan jiran macam mana? Kita dengan sahabat-sahabat kita macam mana? Terutama orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, ibu bapa kita. Radallah ala radal walidain. Allah Ta'ala redha kita selepas dua ibu bapa redha. Minta keredaan. Tengok ibu bapa kita dalam keadaan susah, lapang, tak ada benda nak makan, kita mewah, boleh pergi tiap-tiap bulan. Umrah kita duk pulung pergi sana, mengabaikan tu tak boleh. Jadi dalam keadaan yang macam ni, kena jaga jiran kita, kena jaga tetangga, sahabat handai, keluarga, semua kena diperhitungkan. Apabila selesai semuanya, maka kita mulakan dengan persiapan yang kita nak buat. Kita tengok kita nak pi buat ibadah umrah Haramain ni di mana? Sebuah negara yang nama dia Arab Saudi. Bila nama Arab Saudi, kita study sikit, buka map, buka peta. Arab Saudi duduk di mana? Tengok sejarah, sirah. Sejarah Arab Saudi macam mana. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita tahu kelakuan bangsa Arab ni macam mana. Kita ni orang Melayu, lemah lembut. Kalau pergi di sana, mereka kata Melayu bagus. Orang Melayu bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Lemah lembut. Arab bukan macam tu. Jadi Arab dia kata apa? Assalamualaikum. Kejutan budaya itu pada kita kata Arab tu tokoh kita. Sebab apa? Sebab kita sebelum pergi kita tak study kelaku mereka macam mana. Jadi kita pun nak angin. Hak pongah nak marah. Dan nak marah, rosak persiapan kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi di situlah banyak benda yang kita nak buat. Jadi bila berlaku penangguhan kita nak jadi tetamu Allah ni, maka bagus ialah kita boleh buat banyak persiapan lagi dengan lebih rapi. Bila pergi di sana dia tak rosak segala persiapan kita, maka ibadah yang kita buat tu kita harap-harap kita dapat tumpukan, dapat fokus di sana. Jadi contohnya kita naik bas daripada Jeddah pergi ke Madinah, ambil masa sampai 6 jam. Jeddah kita pergi Mekah ambil masa 2 jam. Jadi kita berhenti di R&R. Kita pun tu dia R&R. Sampai macam ni teruk bukan main. R&R tempat aku elok lagi. Juru pun elok. Jadi tempat kita bandingkan tempat kita. Macam mana ni? Tempat hak ada Kaabah, tempat hak ada Masjid Nabi, ada Masjidil Haram. Negara Islam. Saudi tandas menteruk, nampak tak? Kerana kita tidak buat persiapan, kita tak study macam mana. Jadi mulut kita mengeluarkan benda-benda yang kesat, benda yang nista. Padahal kita ni dalam perjalanan nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi tak? Rugi. Maka kita senyum sajalah. Itu memang tabiat bi'ah mereka. Kita nak suruh orang Arab pakai baju Melayu, pakai sampin, pakai tengkolok,
nak ikut apa kita pergi tempat mereka teruk lah. Kita pergi tempat mereka, kita pakai jubah, mereka main tempat kita, mereka pakai jubah juga. Tak pakai baju Melayu pun. Tapi kita kena faham habis. Pasal apa kita pakai jubah? Kalau kita pakai jubah, pakai sorban, pasal nak tiru orang Arab, jadi tak dapat apa. Kita pakai jubah, pakai sorban, nak ambil sunnah. Balik pun, kalau boleh, kekalkan pakai niat. Aku pakai ni, nak ikut macam Nabi pakai sunnah. Pakai purdah. Orang perempuan, di sana pakai purdah sampai mutawif tak kenal. Hak mana satu jemaah dia. Nak tegak nampak macam Arab. Tapi cek-cek betul hidung dia kepek sikit. Melayu lah tu. Jemaah aku rupanya. Jadi, dia budaya tu. Budaya. Jadi, dia nak ikut siapa? Nak kenal semua, nak kena faham. Nak kena faham. Benda tu. Ada yang bila pergi kemarin, ada sahabat main dia beritahu. Adik dia balik pada umrah, lah ni, nak buat macam mana Ustaz? Rambut pun tak tudung dah, buh color lagi. Jadi keadaan yang kita tengok merugikan. Jadi di antara persiapan yang macam tu. Musim kita kena tahu juga. Kita nak pergi musim apa? Di sana ada tak macam Malaysia. Malaysia ada musim hujan saja dengan musim panas. Di sana ada musim panas, panas sungguh. Ada musim sejuk, sejuk sungguh. Kalau musim sejuk, kita bawa pakaian musim panas, tak sesuai. Bila tak sesuai, kita nak buat amal ibadat tu susah. Jadi kita pun menyalahkan, menuding jari kepada pihak-pihak yang tertentu bila kita tak perhati. Mutawif tak beritahu, syarikat pasal apa tak beritahu musim. Kita tak tanya, kita tak study. Jadi benda ni penting. Jadi kena tahu musim apa, baju apa yang sesuai bawa. Sejuk ke, kita tanya. Tanya itu tak salah. Tak tahu dengan cara kita bertanya. Maka kita buat sediaan sampai macam tu. Di sana makanan apa, kalau yang kita memang tak boleh makan benda-benda macam tu, kita buat persediaan kita sendiri. Buatlah samai-samai apa yang kita boleh rasa selesa kita nak makan sebagai satu persediaan. Tu lepas daripada tu, di antaranya lagi persediaan untuk luaran jasmani kita ni, selain daripada pengurusan tadi, ramai kita duk dengar yang mengadu apabila pergi di sana, dia lenguh perut betih, lenguh badan, macam-macam. Pasal kena jalan banyak. Kita kata kalau tak mau berjalan ni susahlah. Kalau pergi di sana, persediaan jasmani kita, fizikal kita kena mantap. Sebab tu sebelum pergi tu, jogging lah sehari 10 km ke. Kalau masa 10 km penat sangat, jogging 15 km. Jadi dia kurang penat kan. Pasal bagi dia tambah, jangan kurang bagi dia tambah. Jadi bila pergi sana, kita tawaf dalam keadaan orang ramai, kita sa'i, pergi balik 7 kali pun banyak kilometer, 4 kilometer lebih. Jadi bila kita tak buat persediaan di sini, kita akan lenguh. Kerana bukan kebiasaan kita. Bagi orang yang dah biasa, dia benda-benda tentu, jadi dia tidak memberi apa-apa ni lah pada dia, efek kepada dia. Lepas tu ubat-ubatan, jadi persediaan yang kita buat dari segi fizikal tu penting untuk nak pergi sana supaya kita dapat menjaga hati kita dengan elok, tidak ada rungutan, terima dengan redha kerana persiapan yang kita buat. Dan yang lebih penting lagi di antara persiapan, persediaan sebagai nak jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, persiapan dalaman lah, rohani, kerana perkara ni lah yang banyak merosakkan ibadah kita, banyak mengganggu fokus dan tumpuan kita dalam ibadah. Sebab tu sebelum kita pergi, kita cuba bersihkan diri kita dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat, yang bersih. Jadi kita sebelum kita pergi ni, kita bersungguh-sungguh
bangun malam, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu pada dia, nak jadi tetamu dia, maka perkenankanlah, terimakanlah untuk jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kerana kita dipilih, dan kita cuba bersihkan diri dan tingkatkan ibadah kita. Kadang orang pergi 10 hari dia boleh khatam Quran, bermula daripada airport dia dah mula dah, atas kapal terbang dia mula dah baca lembaran demi lembaran. Dia ada 30 juzuk. 30 juzuk kalau dia bagi tengok tiap-tiap sehari 5 waktu. Kalau 10 hari berapa dah? Di 50 waktu. Kalau kita ambil 30 waktu sahaja. Jadi kita boleh sekali kita pergi semayang, kita baca sebelum semayang kita pergi awal baca setengah juzuk, lepas semayang baca setengah juzuk. Jadi atas ni lah, atas kapal terbang pun kita boleh baca lagi. Kalau naik kapal terbang Air Asia selamat, alhamdulillah. Pasal dia tak ada TV, tak ada video di kursian dia tu. Jadi kita boleh baca Quran. Bila ada TV, ada video, kita tengok paklong-paklong hat. Naik atas kapal terbang tu, dia pulun buka movie situ, dia pas tengok kartun pun dia tengok. Jadi macam-macam lah benda yang macam tu, dia agak mengganggu kalau kita nak fokus betul-betul. Jadi insya-Allah apabila kita boleh buat persediaan tu dengan mantap, maka bila kita sampai di sana nanti, selalunya bila kita sampai di sana, kita nak buat ibadah umrah. Contohnya, kita tak perlu risau, tak perlu bimbang kerana kita dibimbing. Kita dibimbing oleh mutawif, yang mana mutawif ni akan menjalankan tanggungjawab dan amanah dia daripada mula check-in di KLIA sampailah kita balik pula check-in di Jeddah ataupun Madinah sampai ke KLIA, sampai ambil beg nak berpisah. Itulah bimbingan ataupun amanah yang mutawif pikul untuk dia laksanakan sebagai satu tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanggungjawab daripada syarikat. Jadi mutawif ni dia bukan pi nak berlumba-lumba dengan jemaah, nak buat amal ibadat, nak buat umrah siapa banyak. Dia pi ni adalah menjalankan tugas dia, dan jemaah dapat melakukan ibadah dengan sempurna, jaga kebajikan jemaah, sakit demam, jaga keselesaan jemaah, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala pada mutawif yang buat kerana Allah. Kalau kata mutawif tu buat dia duduk iktikaf di masjid saja, duduk pulun tawaf saja, tak balik tengok jemaah, maka agak mendukacitakan lah. Jadi keadaan yang macam ni kerana bukan mutawif ni pi untuk ibadah diri sendiri, kerana dia ada tanggungjawab. Jadi jemaah mudah. Jemaah dia mudah pasal dia tak payah jaga siapa-siapa. Dia kira fokus diri dia sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau duduk di Malaysia sembahyang khusyuk tak? Kadang khusyuk, kadang tak. Kan? Jadi kita kena ada usaha untuk nak upgrade diri kita supaya sentiasa sembahyang khusyuk. Jadi gitulah keadaan dia di sana pun. Jadi kita nak upgrade diri kita supaya kita balik nanti pun kita dapat istiqamah, dapat konsisten, buat satu komitmen boleh konsisten dalam ibadah kita sampai kita mati nanti. Mudah-mudahan gitu. Baik, kalau kita tengok ibadah yang kita nak buat, nanti kita langkah. Ialah mutawif ni dia buat tugas dia sampai di perjalanan dia ada dua. Yang pertamanya ada yang naik di KLIA, dia terus ke airport Madinah.
masuk Madinah dulu. Madinah 3 hari, Mekah 7 hari, ataupun Madinah 4 hari, Mekah 6 hari, ataupun Madinah 5 hari, Mekah 5 hari, mengikut pakej yang dia ambil. Lepas tu ada juga pakej yang daripada KLIA terus ke Jeddah, Jeddah masuk ke Madinah dengan bas pun ada juga. Ada pakej yang daripada KLIA turun di Jeddah, Jeddah masuk Mekah dulu. Maka dia ada dua, masuk Mekah dulu ataupun masuk Madinah dulu. Jadi kalau kata kita nak masuk Mekah dulu, maka kena bersiap sedialah berihram di KLIA ataupun di atas kapal terbang. Maka kita kena buat persiapan tu. Segala pakaian ihram kita kena standby di hand luggage, di beg tangan kita tu. Kalau kita masuk dalam kargo, sebab tu pakej sebelum kita terbang kita kena tahu pakej kita nak masuk mana dulu. Baik, semua ni akan bagi penjelasan oleh pihak syarikat travel dan akan dipermudah carakan oleh mutawif sampai di sana, naiki bas, lepas tu sampai di hotel, bagi kunci bilik dan segalanya akan diuruskan oleh mutawif, waktu mana nak bertawaf, waktu mana nak semua. Dan kita tak menekankan sangat berkenaan dengan niat. Kalau kita nak tengok rukun-rukun umrah ni, yang pertamanya niat, lepas tu tawaf, lepas tu kita sa'i. Sebab benda ni akan dibimbing oleh mutawif. Yang hak tak boleh mutawif bimbing ni apa? Persediaan sebelum kita pergi. Persediaan apabila sampai di sana dah tak boleh buat dah. Kerana di sana kita akan melakukan pelaksanaan sahaja. Jadi sebelum kita pergi dah, tak ada siapa orang yang boleh tolong kita. Kita sendirilah berusaha bersungguh-sungguh. Cantiknya persediaan yang kita buat sebelum kita pergi, maka memberi banyak manfaat di sana. Dengan mulut kita yang cantik, dengan kelakuan tangan kita, anggota kita yang elok di sana, mata kita yang elok tengok sana, sampai sana, mata kata, gebunya anak darah tak? Mata tengok, mulut pun bunyi. Hati pun berdebar. Nak tawaf lagu mana? Jadi keadaan tu, kita kena jaga. Cantiknya persediaan yang kita buat, maka hebatnya keselesaan kita di sana. Mudah-mudahan insya-Allah tu. Baik. Apabila kita kena ingat, kalau kita masuk contohnya, daripada KLIA, kita nak pergi nak masuk ke Mekah dulu, dia kena turun di Jeddah. Kita kena berihram, berpakaian ihram, kita pakai dulu ihram kita di KLIA ataupun di atas kapal terbang. Kalau atas kapal terbang tu mungkin dia jadi sempit sikit. Kalau di KLIA selesa sikit, tapi kena jagalah. Kena jaga pakaian ihram kita, yang lelaki, cara lelaki, yang perempuan, cara perempuan pakai ihram kita tu supaya bersih. Dia tak boleh terkena najis. Atas kapal terbang, maklum sajalah, kita masuk dalam tandas. Jadi kita mungkin terkena najis dalam tandas. Maka apabila kena najis, kita melakukan tawaf nanti, dia tak sah tawaf kita. Kerana syarat sah tawaf itu, nanti sekali kita beritahu. Baik, kita sudah selesai, kita berpakaian ihram. Kita nak niat dah lagi. Rukun umrah yang pertama adalah niat. Apabila kita nak masuk Mekah dulu, maka kita kena niat. Niat kita daripada Malaysia adalah di Qarnun Manazil. Qarnun Manazil tu kat mana? Bukan di atas awan. Ianya di bawah, lebih kurang 45 minit lagi nak sampai Jeddah. Di situ tempatnya Qarnun Manazil. Kalau kita niat awal boleh tak? 2 jam lagi nak sampai Jeddah. Boleh.
niat umrah siap-siap. Saja aku mengerjakan umrah dan ambil ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Nawaitu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Kita niat. Kita nak niat di KLA boleh tak? Boleh. Tapi kena ingat, selepas kita niat, maka wajiblah ke atas kita menjaga pantang larang dia. Di antara pantang larang yang 13 tu, kita kena ambil, ingatlah, kena ambil pengecaman. Di antaranya, sebagainya tak boleh kita bersenang-senang dengan minyak wangi. Tak boleh kita menutup, bagi lelaki tak boleh menutup kepala. Bagi perempuan kena tutup kepala tapi tak boleh tutup muka. Lepas tu tak boleh bermesra-mesraan antara suami dan isteri. Lepas tu apa lagi? Tak boleh memburu. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Jadi benda-benda tu kita jaga. Kata sebulan lagi kita nak pergi, kita niat siap-siap, boleh tak? Kita duduk di rumah, boleh. Tiba-tiba sebulan lagi kita tak boleh nak pergi pasal COVID berpanjangan lagi. Tu dia . Jadi kita sentiasa duk kena pakai ihram. Janggut kuih panjang, rambut kuih panjang, bulu hidung, bulu misai, semua kuih panjang, kuku kuih panjang. Pasal nak kena jaga pantang. Dia tak boleh gustan balik dah bila kita niat. Jadi sebab tu kita dianjurkan supaya kita niat di miqat, di qurnul manazil. Bila sampai di situ kita niat, lepas niat kita disunatkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kita bertalbiyah, disunatkan. Dan jagalah selepas kita berniat itu bersungguh-sungguh perkara-perkara yang akan dilakukan oleh setiap anggota kita, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, apa yang akan disebut oleh lidah. Kena ingat kita dalam keadaan berihram. Ni nak ambil yang terbaik, nak buat yang terbaik. Sebab kalau kita buat cincang-cincang rugi. Kes 5-6 ribu, kalau beli motor boleh banyak cash. Jadi rugi. Jadi kita nak buat benda yang terbaik bersungguh-sungguh. Maka sampai di sana dalam keadaan kita jaga, kena sabar. Kena sabar kerana di sana tempat ujian. Tempat ujian. Kalau lah ni kita pergi masjid sembahyang, tengok masjid penuh tak? Masjid penuh. Pasal apa penuh? Pasal duduk jarang-jarang. Jarak SOP. Kalau duduk apa-apa, dosa lah. Macam dulu ni, tak penuh juga. Lah ni masjid penuh. Tak celuih main Jumaat, apa pergi lambat. Pasal duduk jarang-jarang. Duduk dekat. Pergi di sana, dia tak kira. Tak ada SOP pun, memang penuh siapa yang lambat. Dia kelaku-kelaku orang luar ni macam-macam. Mereka kasar bagi kita, lembut dah bagi mereka. Jadi dalam keadaan macam ni, kita kena sabar. Berlapang dada. Kadang-kadang kita angkat takbir dah, dia main diri depan kita lagi. Jadi kita nak hambat ke, nak kata macam mana ke? Tentulah banyakkan kita tengok 80% mengamuk. Apa ni main lambat? Nak duduk di sah depan ni, main lawai. Keadaan semuanya memerlukan kesabaran. Mungkin Allah Ta'ala uji kita dalam keadaan yang macam tu. Nak senang, kita sembahyang di tempat kita lah. Jadi kita pergi sana satu tempat ujian. Nak makan, nak minum, nak beli, nak masuk masjid, nak tawaf, semua ramai. Tambah kalau yang nak pergi kucuk Hajarul Aswad, yang nak pergi doa di Multazam, tempat-tempat yang mustajab doa macam tu, lebih banyaklah persaingan berebut-rebut yang berlaku. Jadi itu perlukan kesabaran, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita niat, jaga bentang larang apa semua, bila sampai di sana, masuk rukun umrah yang Ustaz ringkaskan, masuk rukun umrah yang kedua iaitu tawaf.
Dia tawaf ni merupakan rukun umrah yang kedua. Tawaf syarat, dia ada syarat dia untuk sah. Untuk sah tawaf tadi. Di antara syarat sah tawaf tadi, pertamanya mestilah kita ni bersih diri, berwuduk, bersih pakaian, tubuh badan. Dan kita mesti tawaf di dalam Masjidil Haram. Tak boleh tawaf di luar Masjidil Haram. Dan kita kena tawaf di luar Kaabah. Tak boleh tawaf di dalam Kaabah. Jadi kita kena pastikan kita tawaf di dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah. Kalau pintu Kaabah terbuka, orang bagi special kat kita suruh masuk tawaf dalam Kaabah, tak boleh. Nak shortcut tak boleh masuk tadi. Kita kena tawaf di luar Kaabah, kena tawaf di dalam Masjidil Haram. Kena pastikan tempat tawaf kita itu bersih. Tiada najis. Maka kita tawaf bermula daripada rukun Hajarul Aswad. Sebelum rukun Hajarul Aswad, kita kena niat tak? Niat itu tidak wajib. Tak niat pun sah tawaf kita, kerana tawaf kita itu adalah tawaf umrah. Dan kita dah buat rukun yang pertama, niat umrah, tentulah tawaf itu tawaf umrah. Tapi berbeza dengan tawaf wada', berbeza dengan tawaf sunat. Hak tu kita wajib niat. Aku tawaf wada', aku tawaf sunat. Sebab dia tidak ada wasilah dengan niat umrah tadi. Bukan dia buat umrah. Jadi tak membezakan tawaf dia tu. Bila dia tawaf, pastikan syarat sah tawaf tu dia pusing cukup 7 kali. Kali yang 7 bagi dia lepas daripada rukun Hajarul Aswad. Dia ada 4 rukun. Rukun Hajarul Aswad. Lepas tu rukun apa lagi? Yamani belah ni, kita ambil belah kanan dulu. Rukun apa? Syami, Iraqi, Syami. Lepas tu Yamani. Jadi kita tawaf. Dan pastikan tawaf kita itu kerana Allah. Bukan tawaf kita tu jalan-jalan kita jumpa. Oi, kita jumpa dia ni hutang aku ni 10 tahun dah ni, 10 ringgit. Tak bayar. Dia pun ligan orang tu, pegang bau dia. Nanti masak ni aku duk cari hang lama dah, hutang 10 ringgit tak bayar 10 tahun dah. Jadi tak boleh. Batal tawaf dia hak tu. Buat ketika tu dia kena tambah satu orang lagi, tidak pun dia patah balik, lepas tu tawaf, sambung tawaf dia. Dan pastikan bau belah kiri dia tu belah Kaabah, Baitullah. Dan tawaf dengan penuh yakin cukup 7 kali. Selepas habis tawaf 7 kali dengan penuh yakin, dia kena berwuduk. Kalau batal wuduk, kena berhenti ambil wuduk. Kalau beretuh, orang perempuan, kalau kita lelaki, kalau orang perempuan beretuh lelaki, lelaki beretuh perempuan yang bukan mahram, maka di situ ada perbahasan ulama yang mengatakan, kita mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal di antara qaul qadim dan jadid. Dia ada perbahasan di situ. Kalau kita nak taklid pergi ke mazhab Hanafi pun, kita kena talfiq, kena ada talfiq dahulu, mempelajari fiqh wuduk Hanafi macam mana. Tapi Syafi'i sendiri pun ada mengesahkan boleh kita dalam keadaan zahmah, dalam keadaan ramai begitu, untuk wuduk kita tak batal bersentuhan tanpa syahwat, tanpa sengaja, dalam keadaan orang yang ramai begitu. Baik, insya-Allah selesai apa semua. Kalau kita was-was, tawaf aku ni 6 ke 7, 6 ke 7, jadi kita kena ambil yang sikit, kena ambil yang 6. Tak boleh ambil yang 7. Maka tambahlah lebih cukup 7 dengan penuh yakin. Selepas kita yakin dah 7, kita pun sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf ni
dianjurkan di belakang makam Ibrahim. Tapi kat mana pun boleh. Kalau kita sesak sangat di situ. Kalau kita sembahyang, ramai pijak kepala kita, ramai sangat bobot main situ, carilah tempat lapang yang lain. Tidak mengapa. Duk bobot satu tempat yang mana kita sembahyang pun nak kosong, payah. Jadi kita berdoa di multazam selepas kita sembahyang. Tiba-tiba datang lintasan. Aku tawaf tadi 6 ke 7. 6 ke 7 waktu tu. Macam mana kita nak buat? Makanya kita kena ambil 7. Pasal kita selesai dah melakukan tawaf. Tapi kalau dalam tawaf tak selesai lagi, kita datang wah-wah begitu, syak begitu, 6 ke 7 kena ambil 6. Selesai. Dan ramai orang boleh tawaf. Budak-budak boleh tawaf, orang tua pun boleh tawaf. Tapi apakah sejarah tawaf itu? Supaya kita dapat menghayati ibadah yang kita buat, kita kena tahu. Kalau nak ikut sejarah tawaf ni, bagaimana para malaikat yang duk tawaf dulu, dia tawaf nak naik tawaf di Arash. Mengikut riwayat, ada yang mengatakan sekali malaikat naik 70,000 malaikat naik tawaf di Arash, tapi semua hilang. Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya buat satu tempat tawaf, iaitu Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itulah malaikat tawaf daripada dulu hingga sekarang, dan Allah Ta'ala perintahkan buat Baitullah sejak Nabi Adam lagi, supaya manusia nanti akan tawaf di situ, di Baitullah. Jadi kita pun, hari tu kita agak risau musim haji, ramai yang tak boleh pergi kerana wabak virus COVID-19 ni. Jadi walau macam mana pun, tetap ada juga yang tawaf, walaupun keadaan yang tak ramai yang ada SOP. Jadi itulah semua perancangan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tawaf ni, kita hayati tawaf itu, dan sebenarnya malaikat tawaf ni mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang malaikat ni dia bukan macam manusia. Manusia ni iman dia boleh berkurang dan bertambah. Malaikat ni dia maintain saja. Jadi kita tawaf itu adalah untuk penyucian diri kita, kerana orang yang selesai umrah dia, selesai tawaf dia, maka dia diibarat seperti bayi yang baru dilahirkan bersih. Jadi kita tawaf ni nak baca apa? Bacalah apa-apa pun, memang dia ada bacaan yang khusus. Bacaan pusingan pertama, bacaan pusingan kedua, ketiga, empat, lima, enam dan ketujuh. Sampai disunatkan sampai di rukun yamani, kita angkat tangan lambai dekat rukun yamani, tapi kita tidak dianjurkan supaya khusyuk. Kita baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus baca doa tu berulang-ulang sampailah kita sampai ke rukun Hajar Aswad. Pusingan kita tu cukup, sambung lagi. Bacalah apa pun. Jangan sampai kita duk pulun, duk pegang buku, duk baca doa tawaf pusingan pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kita duk baca-baca di sini dengan satu makna pun kita tak faham apa yang kita baca. Akhir sekali kita belaga orang pasal duk alik tengok buku. Tidak pun kita, orang duk pusing itu, kita terlajak pergi sana. Tengok Kaabah belah sini, pusing pula. Jadi kerana khusyuk sangat baca doa yang kita tak faham. Bacalah apa pun, tapi kalau boleh sebelum pergi tu, peluang yang ada, kita hafal doa-doa tawaf pertama, kedua dan sampai ketujuh, sekali dengan makna kita faham. Jangan jadi macam burung tiung. Doa kita pergi pagi, dia kata selamat pagi, pergi tengah hari selamat pagi, pergi malam pun selamat pagi. Jadi kita baca doa, kita sendiri tak tahu kita minta apa. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Quran, kita zikir, kita meratib, jadi hak tu dapat pahala.
banyak pahala dia. Barang siapa yang melakukan ibadah di tanah suci Mekah, maka 100,000 kali ganda ganjaran Allah Ta'ala bagi. Naknya kita tak layak sebagai hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada mula kita mengabdikan diri. Kita ni hamba, naknya hamba dia tak layak minta apa-apa kat Tuhan. Tapi bila Tuhan bagi offer, maka kita berlumba-lumba. Bagi kita orang, kita berlumba-lumba. Kita bukan dengan majikan ni, kita dengan kita hamba. Allah Ta'ala tu Tuhan. Jadi hamba tak boleh minta. Dia nak bagi-bagilah. Dia nak buat apa pun buatlah. Tapi kerana dia offer, maka kita berlumba-lumba. Kita bersungguh-sungguh. Kalau tak offer pun kena bersungguh-sungguh juga. Bersungguh-sungguh. Jadi keadaan yang macam tu. Jadi apabila kita faham sejarah tawaf sedikit banyak, maka kita buat amal ibadah tadi, maka kita lebih khusyuk. Lebih dapat menghayati. Selesai tawaf, masuk rukun yang 3, kita pergi sa'i. Sa'i pun maknanya kita nak kena faham juga sejarah sa'i sedikit sebanyak. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaih ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi kita sungguhnya Safa Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah. Jadi maknanya nak kena faham sikit banyak macam mana sejarah apa? Sejarah Siti Hajar, mak pada Nabi Allah Ismail, isteri pada Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Zuriat dia jadi orang yang baik, elok-elok. Jadi kita dalam solat, selepas solat kita doa, jangan tinggal doa Rabbana hablana tadi. Jadi macam mana Siti Hajar cari ayah daripada Safa Marwah. Jadi kita baca sejarah sedikit sebanyak sebelum kita pergi sebagai satu persediaan. Daripada sa'i ni, kita mula daripada Bukit Safa pergi ke Marwah sekali. Jangan daripada Safa Marwah, Marwah Safa sekali. Ada juga yang buat begitu. Oh, kita bagi anugerah. Anugerah dekat dia. Orang yang sa'i paling banyak. Orang buat 7, dia buat 14. Dia daripada Safa pergi Marwah sekali. Marwah mai Safa 2 kali. Safa pergi Marwah 3 kali. Marwah mai Safa 4 kali. Safa pergi Marwah pula 5 kali. Marwah jadi Marwah mai Safa 6 kali. Safa pergi Marwah 7 kali. Habis di Marwah. Kalau habis di Safa, tu pelik tu. Dia jadi tak cukup tu. Pasal ingat, yang ganjil di sebelah kanan daripada Safa pergi Marwah. Yang genap daripada Marwah mai Safa. Maknanya 1, 3, 5, 7 sebelah kanan daripada Safa pergi Marwah. Marwah mai Safa pula mesti dia jadi 2, 4, 6 ya. Yang genap. Dan mesti naik pergi melepasi mozek-mozek kecil sebagai satu penanda untuk naik bukit. Jangan shortcut. Supaya kita buat dengan keadaan tenang, jangan gopoh, jangan kalut dalam keadaan ni. Jadi selesai kita sa'i, maka kita buat apa? Hak tadi, lepas kita tawaf tadi, kita disunatkan juga dalam perjalanan pergi sa'i tadi, kita buat apa? Kita minum air zam-zam sambil kita berdoa. Itu sunat-sunat dia tu kita boleh baca lah. Yang paling penting sekali penghayatan kita. Selepas kita sa'i, dah setengah orang kata bertahalul. Sunatnya bukan bertahalul. Sunatnya kita bergunting ataupun bercukur. Orang perempuan boleh cukur tak? Boleh bercukur kalau suami dia izin. Kalau suami dia tak izin, tak boleh lah. Dia balik rumah pula, dia masa nak pergi, dia tinggal anak kecil. Jadi bila sama-sama bertahalul,
mak pun tahlul botak, ayah pun tahlul botak. Bila balik mai, anak tidur, dia silap nak minum susu, dia pergi kat ayah. Mana susu tak ada pasal dia pegang kepala sama-sama botak. Jadi kalau suami izin boleh, kalau suami tak izin tak boleh. Jadi kena faham serba sedikit lah. Dan sekurang-kurangnya kalau orang perempuan dia ambil, dia suarkan, jaga aurat. Dia gulung rambut dia sikit, dia gunting dalam kelekung dia tu. Yang lelaki sebaik-baiknya adalah bercukur. Bercukur. Yang kita bacalah doa bercukur tadi, kerana setiap helaian rambut kita yang gugur itu adalah penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Dan apabila kita bercukur, itulah menyebabkan kita tahallul. Masa kita niat ihram tadi, kita mengharamkan diri kita daripada melakukan beberapa perkara yang tertentu. Lepas kita bertahallul tadi, selesai kita menghalalkan kembali perkara yang kita haramkan semasa kita berihram tadi. Maka selesailah ibadah kita, dan begitulah seterusnya. Kita melakukan, boleh buat banyak kali. Umrah ni dia boleh buat berulang-ulang kali. Sehari 2 kali boleh, sehari 3 kali boleh. Tak macam haji. Haji dia setahun sekali sahaja. Kena wukuf di Arafah tu kali waktu tu je. Kalau tak ada wukuf tu tak ada haji dia. Jadi gitu. Lepas tu lucutlah umrah. Lepas kita bertahlul, kita lucutlah pantang larang. Kita tak payah jaga dah. Kita bolehlah pakai minyak wangi. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang dalam kita ihram tadi. Jadi itulah sedikit banyak, dan berkenaan dengan rukun-rukun umrah ni, ibadah yang kita nak buat di sana, kita tak perlu risau sangat. Kita punya buat persiapan cari ilmu sebelum kita pergi ni banyak-banyak. Di sana kita dibimbing. Jangan kita mengaji tujuan kita sebelum kita pergi ni, kita mengaji betul-betul bagi pandai. Di sana tujuan kita nak berhujah hukum dengan orang di sana, atau dengan mutawif kita, tujuan niat kita. Jangan begitu. Kerana kita pergi ni masa kita sikit, kita tak boleh nak abaikan masa kita. Kita pergi di sana, kita tengok, dia tu sembahyang tak macam kita sembahyang. Dia tu kaki sujud, kaki anok, dia tak pacak. Lepas tu dia begitu dan begini. Kita nak pergi tegur, kita nak pergi cerita berkenaan dengan cara sembahyang dia, bukan masa dia. Kerana cakap bitik dengan ayam, kita cakap Melayu, dia cakap Arab, tak tahu bahasa-bahasa apa lagi, Turki, mana faham. Jadi biar pergi kat dia lah. Tidak akan menjadi perkara yang tak baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi keadaan tu kena ni. Jumpa barang-barang di sana, orang yang tercicir, jatuh, kita tak boleh ambil, tak galakkan ambil. Kalau ambil, kita nak bagi kat siapa, ramai orang keadaan gitu. Jadi jangan mengutip benda-benda yang tercicit begitu. Lepas tu jagalah keadaan kita. Dan banyak lagi lah insyaAllah kalau kita nak ceritakan. Di sini mungkin 3 jam, 4 jam kita tak selesai dalam masa yang sedikit ni. Jadi kita cuba mudah-mudahan ada manfaat sedikit sebanyak yang kita boleh buat mamtala'ah, boleh buat peringatan di musim kita COVID ni dalam PKP. InsyaAllah asas setakat itu perkongsian sedikit sebanyak. Saya mohon jutaan kemaafan sekiranya ada salah dan silap, terkasar, terlanjur bahasa. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, lemah dan hina itu daripada kelemahan dari Ustaz sendiri. Ustaz sudahi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak end dia? As you share. Oh, yang ni end dia. Ni end. Oh, ni pin.